1.0 Ringkasan Eksekutif. Syarikat kami Sahabat Kandi Enterprise mempunyai 10 orang rakan kongsi yang mempunyai peranan masing-masing dalam menjayakan perniagaan ini. Produk kami mempunyai 5 jenis perisa. Pertama, perisa strawberry, kedua Coca-Cola, ketiga Purina, keempat apple dan kelima temikai. Kami memfokuskan penjualan kami kepada pelajar-pelajar Universiti Utara Malaysia. Kami memperuntukkan modal awal bagi perniagaan ini adalah sebanyak RM110. Seterusnya, kami mempromosikan produk kami melalui laman web rasmi syarikat kami sendiri serta melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram. Okey, kita teruskan kepada 2.0 pengenalan perniagaan. Syarikat ini dinamakan sebagai Sour-Belt Candy Enterprise yang telah ditubuhkan pada bulan November 2023. Aktiviti utama kami di dalam perniagaan ini adalah menjual snack makanan seperti gula-gula yang mempunyai pelbagai perisa. Sour-Belt Candy Enterprise mempunyai 10 orang rakan kongsi dan setiap ahli rakan kongsi akan mempunyai jawatan yang disandang mengikut kemahiran dan kepakaran yang dimiliki oleh seseorang. Kami lebih utamakan kepada pelajar-pelajar Universiti Utara Malaysia kerana Sour-Belt yang dijual oleh kami ini jarang dijual di sini. Pelbagai jenis perisa yang menarik kami tawarkan dan harga yang berpatutan kepada pelajar-pelajar. Selain itu, kami juga menyediakan servis penghantaran Sour-Belt ke setiap bilik dan juga inasis pelajar-pelajar UUM. Perniagaan kami beroperasi pada setiap hari dan bermula pada 20 November 2023. 2.2 Latar belakang perniagaan. Nama perniagaan kami ialah Sour-Belt Enterprise. Kami juga merupakan pemilikan syarikat perkongsian dan jenis industri yang kami jual adalah seperti makanan, iaitu gula-gula. Tarikh permulaan penjualan kami adalah 20 November 2023 dan kami juga telah mengeluarkan modal untuk membeli barang Sour-Belt ini dengan harga RM110. Seterusnya, produk. Sour-Belt merupakan produk yang kami jual dan menawarkan kepada pelanggan, iaitu pelajar dan juga orang luar. Sour-Belt ini berbentuk panjang dan nipis dilapisi dengan gula, memiliki rasa buah-buahan yang kuat. Sour-Belt ini juga mempunyai pelbagai perisa seperti strawberry, temikai, Coca-Cola, apple dan lain-lain. Kami juga menjual Sour-Belt ini dengan harga yang berpatutan, iaitu satu pak hanyalah RM3. Status semasa. Kumpulan kami telah menjalankan perniagaan produk snack iaitu Sour-Belt. Produk yang kami jual ini merupakan snack yang sangat popular yang dijual di media sosial seperti di Shopee, TikTok dan sebagainya. Perniagaan ini dipromosikan secara atas talian kerana lebih mudah untuk dipromosikan kepada pelanggan. Pelanggan yang berada di kampus UUM boleh membeli produk kami dengan menggunakan perkhidmatan penghantaran makanan secara cash of delivery iaitu COD yang akan dihantar oleh beberapa ahli kumpulan kami. Saya Nurul Aina binti Muhammad Zulkifli, nombor matrik 291996. Saya akan meneruskan pembentangan tentang rancangan pemasaran. Di bawah rancangan pemasaran terdapat kumpulan sasaran, pesaing dan juga strategi pemasaran. Kumpulan sasaran ialah kumpulan individu atau organisasi yang berkemungkinan besar berminat dengan produk atau perkhidmatan kami. Jadi, kumpulan sasaran bagi perniagaan Sour-Belt Candy Enterprise ialah semua pelajar di Inapan Siswa Inasis yang berada di Universiti Utara Malaysia, UUM. Kumpulan sasaran utama perniagaan kami ini terdiri daripada pelajar yang berbilang kaum iaitu Melayu, Cina dan India. Khalayak yang pelbagai termasuk orang dari semua peringkat umur dan juga latar belakang. Seterusnya ialah pesaing. Pesaing pula ialah syarikat yang bersaing dalam industri yang sama dan menyediakan produk atau perkhidmatan yang setanding dengan pasaran sasaran yang sama.
ini bermakna syarikat yang telah menjual produk yang sama iaitu Sowerbell. Mereka juga telah menjual kepada pelanggan mereka iaitu pelajar-pelajar di Universiti Utara Malaysia UUM. Walaupun begitu, kami telah menjalankan perniagaan dengan bersaing secara sihat supaya dapat mencapai matlamat organisasi perniagaan kami dengan baik. Dari segi persaingan harga, kami telah menjual produk kami dengan harga yang berpatutan dan sangat berbaloi untuk para pelajar mendapatkannya. Selain itu, syarikat kami telah membuat pengiklanan dan juga telah melakukan promosi melalui WhatsApp, Facebook dan laman web untuk menarik pelanggan membeli produk kami. Strategi pemasaran mempunyai konsep 4P iaitu produk ialah produk, promotion ialah promosi, place ialah tempat dan price ialah harga. Strategi pemasaran yang pertama ialah produk. Sowerbell Candy merupakan makanan ringan untuk semua masyarakat pada harga yang berpatutan dengan menggunakan bahan yang terbaik. Ini adalah sejenis gula-gula yang biasanya mempunyai bentuk yang panjang dan juga tipis, serupa dengan tali pinggang dan biasanya disalut dengan gula masam atau serbuk masam. Sowerbell ini mempunyai pelbagai perisa seperti strawberry, apple, Coca-Cola, tembikai dan juga pudina. Kami juga telah meletakkannya dalam pembungkusan kecil yang mudah untuk dibawa ke mana sahaja dan kami telah menggabungkan kelima-lima perisa gula-gula dalam satu bungkusan supaya pelanggan dapat merasai kesemua perisa. Yang kedua ialah promosi. Sowerbell kami diperoleh daripada pembekal melalui pembelian internet dan dipromosikan dalam pelbagai kaedah. Kami telah menggunakan pelbagai strategi pemasaran termasuk jualan langsung di mana kami akan membawa produk tersebut di mana-mana supaya pelanggan akan mudah mendapatkan produk itu secara terus, dan kami juga telah melakukan penghantaran di dalam Inasis. Manakala jualan tidak langsung pula, kami akan mempromosikan di halaman web WhatsApp dan juga Facebook melalui laman web kami di mana pelanggan boleh mendapatkan butiran penuh tentang produk kami. Yang ketiga ialah harga. Kami berusaha untuk memberikan harga yang paling murah dan berpatutan dan harga yang terbaik kepada pelanggan sambil mengekalkan margin keuntungan yang kami tetapkan. Pelanggan tidak akan teragak-agak atau mengambil masa yang lama untuk membeli barangan kami kerana harga yang murah iaitu RM3 untuk setiap beg dengan mengandungi kesemua jenis perisa. Strategi pemasaran yang keempat ialah tempat. Produk yang ada mestilah berada di lokasi yang bersesuaian dengan kualiti dan juga kuantiti yang dikehendaki oleh pelanggan. Kami telah melakukan pengedaran langsung iaitu pengedaran di mana kami akan berhubung terus dengan pelanggan. Kami akan melakukan servis penghantaran cash on delivery iaitu COD kepada pelajar kami iaitu pelanggan kami di setiap Inasis masing-masing yang akan dihantar oleh ahli kumpulan kami. Setiap penghantaran yang dilakukan akan dikenakan caj yang berpatutan iaitu RM1. Seterusnya adalah rancangan pengurusan dan organisasi. Seperti yang kita tahu, setiap syarikat, tidak kira kecil ataupun besar, mempunyai visi dan misi mereka tersendiri untuk memajukan syarikat mereka. Begitu juga dengan syarikat kami, iaitu Sowerbell Candy Enterprise. Syarikat kami telah menetapkan 3 misi, antaranya ialah memperoleh keuntungan yang memuaskan, dan yang kedua adalah membimbing pekerja menjadi produktif, dan yang ketiga menyediakan produk yang berkualiti tinggi kepada pelanggan. Manakala untuk visi syarikat kami juga mempunyai 3, iaitu menjadi syarikat pertama yang mengeluarkan produk Sowerbell dengan harga yang mampu milik, dan yang kedua adalah mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih banyak, dan akhir sekali ialah memenuhi kepuasan dan memberi khidmat pelanggan yang baik kepada pelanggan. Dengan adanya visi dan misi, pekerja akan membuat kerja dan bertambah produktif dan mampu membawa syarikat kepada kejayaan.
Untuk carta organisasi, syarikat Sowerbell, Candy Enterprise mempunyai 2 pengarah. Walaupun jawatan yang disandang adalah nama yang sama, namun skop kerja mereka adalah berbeza. Untuk skop kerja pengarah satu adalah mengatur dan memantau gerak kerja pekerja. Yang kedua adalah menyemak hasil kerja pekerja. Dan yang ketiga adalah pengarah satu perlu memastikan pekerja melaksanakan kerja yang diberikan dengan lengkap. Manakala pengarah dua pula haruslah menyenaraikan kerja pekerja dengan teratur. Yang kedua, mengatur mesyuarat dan agenda untuk mesyuarat tersebut. Dan akhir sekali, berbincang dengan pengarah satu mengenai pembahagian skop kerja pekerja. Untuk carta organisasi, syarikat Sowerbell, Candy Enterprise mempunyai 2 pengarah. Walaupun jawatan yang disandang adalah nama yang sama, namun skop kerja mereka adalah berbeza. Untuk skop kerja pengarah satu adalah mengatur dan memantau gerak kerja pekerja. Yang kedua adalah menyemak hasil kerja pekerja. Dan yang ketiga adalah pengarah satu perlu memastikan pekerja melaksanakan kerja yang diberikan dengan lengkap. Manakala pengarah dua pula haruslah menyenaraikan kerja pekerja dengan teratur. Yang kedua, mengatur mesyuarat dan agenda untuk mesyuarat tersebut. Dan akhir sekali, berbincang dengan pengarah satu mengenai pembahagian skop kerja pekerja. Untuk carta organisasi, syarikat Sowerbell, Candy Enterprise mempunyai 2 pengarah. Walaupun jawatan yang disandang adalah nama yang sama, namun skop kerja mereka adalah berbeza. Untuk skop kerja pengarah satu adalah mengatur dan memantau gerak kerja pekerja. Yang kedua adalah menyemak hasil kerja pekerja. Dan yang ketiga adalah pengarah satu perlu memastikan pekerja melaksanakan kerja yang diberikan dengan lengkap. Manakala pengarah dua pula haruslah menyenaraikan kerja pekerja dengan teratur. Yang kedua, mengatur mesyuarat dan agenda untuk mesyuarat tersebut. Dan akhir sekali, berbincang dengan pengarah satu mengenai pembahagian skop kerja pekerja. Untuk carta organisasi, syarikat Sowerbell, Candy Enterprise mempunyai 2. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Norita binti Deraman. Saya, Brian Bolden anak Buddha, nombor matrik 291676, ingin membentangkan tentang topik 6.0 iaitu pelan kewangan. Okey, pelan kewangan ini adalah satu dokumen yang melibatkan penilaian keadaan kewangan semasa dan objektif kewangan masa depan serta cara untuk memenuhi objektif. Pelan kewangan ini dibina untuk sebagai satu bentuk perancangan sebelum seseorang individu ataupun sekumpulan individu ingin membuka ataupun membuat perniagaan di mana mereka akan merangka-rangka tentang kewangan dan kos-kos yang perlu mereka penuhi seperti kos pengeluaran dan sebagainya. Okey, pelan kewangan ini boleh dibangunkan secara individu ataupun kumpulan dengan bantuan penasihat kewangan profesional. Okey, pelan kewangan ini tujuan dia adalah untuk membantu kelancaran operasi harian dan pengurusan kewangan. Okey, melalui pelan kewangan ini kita dapat mencatat rekod-rekod kewangan ataupun transaksi sebagai bukti ada berlakunya transaksi jual beli ataupun aliran wang keluar masuk di dalam syarikat perniagaan kita. Seterusnya saya ingin membentangkan tentang kos pelaksanaan projek yang kumpulan kami telah lakukan. Okey. Daripada perniagaan ini kami mendapatkan modal daripada pembiayaan dana daripada 10 ahli kumpulan kami di mana seorang daripada kami dikehendaki untuk membayar RM11
yang akan menjadikan jumlah pembiayaan dana iaitu sebanyak RM110. Okey, selepas itu saya ingin membentangkan tentang perbelanjaan bulanan yang seperti kita nampak lihat di mana kami menggunakan sebanyak RM9.60 untuk pembelanjaan pembungkusan, iaitu jenis pembungkus yang kami gunakan lah sebab untuk 100 produk kami. Okay, seterusnya kami membelanjakan RM6 bagi pembelanjaan stiker, di mana stiker ini akan diletakkan di hadapan produk kami sebagai tanda produk itu hak kami lah. Okey. Seterusnya perbelanjaan barangan jualan, iaitu kami telah membeli shower bag ini sebanyak 2 kg, di mana setelah kami membuat pembungkusan, kami telah berjaya mendapat sebanyak 94 biji pembungkusan shower bag ini untuk tujuan perjualan. Okey, daripada keseluruhan pembelanjaan bulanan itu, kami membelanjakan sebanyak RM109.60, di mana terdapat lebihan sebanyak RM40 hasil penolakan daripada jumlah pembiayaan dana dan juga jumlah pembiayaan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nazrin, nombor metrik 291784, ingin membentangkan tentang pelan operasi. Di dalam pelan operasi terdapat tiga poin yang saya ingin huraikan berkenaan dengan pelan operasi perniagaan kami. Yang pertama ialah rancangan untuk menghasilkan sesuatu produk. Di sini kami akan merancang untuk menghasilkan produk kami, iaitu produk shower bag yang ingin kami jual. Seterusnya, satu dokumen strategik. Plan operasi ini merupakan satu dokumen strategik, dan yang terakhir merupakan satu proses. Di sini di mana proses dari permulaan perniagaan sehingga akhir perniagaan kami. Hai, slide yang seterusnya berkenaan dengan perbelanjaan operasi perniagaan. Di dalam perbelanjaan operasi perniagaan ini terdapat 2 poin. Saya ingin menerangkan poin yang pertama dahulu, iaitu kos dan kuantiti untuk setiap produk. Yang pertama, shower bag, kedua stiker, dan juga yang ketiga pembungkus. Bagi shower bag berharga bagi 1 kilo RM47. Kami membeli sebanyak 2 kilogram, iaitu 2 bungkus, dan jumlahnya bernilai RM94. Manakala bagi stiker berharga RM6 bagi satu bungkus dan berharga RM6, dan juga pembungkus berharga RM9.60, dan jumlah keseluruhan kesemuanya ialah RM109.60, dan ini merupakan modal pertama kami. Dan slide yang terakhir ini berkenaan dengan harga produk. Bagi satu bungkus shower bag yang ingin kami jual berharga RM2.50 bagi satu paket. Di dalam satu bungkus satu paket ni terdapat 4 jenis shower bag, iaitu sebagai contoh seperti cola, tembikai dan sebagainya. Terdapat 4 jenis perisai shower bag dalam satu bungkus yang berharga RM2.50. Sekian, terima kasih. Saya Steve Benjamin, nombor matriks 291806. Saya akan meneruskan pembentangan ini bagi aliran rancangan operasi. Aliran rancangan operasi ini mempunyai 6 langkah, iaitu langkah yang pertama, kami membuat pembelian shower bag daripada pembekal di TikTok Shop. Kami juga melaksanakan pengiklanan produk untuk menarik lebih ramai pelanggan melalui Facebook dan WhatsApp. Langkah yang ketiga, menerima pesanan daripada pelanggan. Langkah keempat, menerima pembayaran daripada pelanggan melalui cash ataupun QR Code. Yang kelima adalah penghantaran produk yang dipesan oleh pelanggan. Dan yang terakhir, menerima maklum balas daripada pelanggan. Perniagaan kami iaitu Shower Bag Candy Enterprise akan dijual sepanjang masa. Kami mengatakan demikian kerana kami menjual melalui aplikasi media sosial dan melakukan penghantaran di dalam kampus.
Salah satu aplikasi media sosial yang aktif kami promosikan iaitu WhatsApp, tetapi kami juga mempunyai website yang dapat diakses oleh semua pelanggan kami. Selain itu, kami juga membawa produk ini ke mana-mana sahaja agar memudahkan pelanggan untuk terus memilih di depan mata mereka. Permintaan terhadap produk ini juga sangatlah memberangsangkan oleh kerana banyak pelajar sekitar kampus meminati keunikan rasa dari produk ini iaitu rasa masam-masam manis. Bagi perniagaan di luar kampus pula, setiap ahli kumpulan akan membawa produk ini balik semasa cuti semester dan menjual produk ini di luar kampus. Selain itu, kami juga membuat penghantaran kepada pelanggan secara percuma tanpa mengenakan apa-apa bayaran tambahan daripada pelanggan kami. Ini agar lebih ramai pelanggan kami yang berminat untuk membeli dan merasa produk kami ini. Seterusnya, pelanggan boleh membuat bayaran melalui kod QR ataupun membuat pembayaran secara tunai. Bagi susun atur perniagaan pula, kami menjadikan bilik kami sebagai tempat untuk menyimpan stok agar dapat menjimatkan kos operasi. Seperti dalam gambar raja dalam slide ini, kita boleh lihat stok penyimpanan terletak di antara meja belajar dan tingkap. Bagi pelanggan yang ingin membeli produk kami iaitu Sour Belt, mereka boleh membuat tempahan melalui aplikasi Facebook, WhatsApp, dan website kami. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syamil bin Mak Zawiti. Nombor bateri 292211. So, hari ini saya akan menerangkan mengenai penyertaan aliran tunai. Pada bulan November 2023, modal masuk adalah daripada modal pemilik iaitu 110 dan hasil jualan adalah 125. Dan apabila ditambah, hasil tunai tersedia adalah RM235. Manakala aliran tunai keluar adalah RM109.60, dan itu daripada stiker RM6, pembungkusan RM9.60, barang jualan RM94, menjadikan dia adalah RM109.60. Apabila hasil tunai tersedia dan jumlah pengeluaran tunai ditolak, menjadikan baki akhir adalah RM125.40. Pada bulan Disember pula, pembelanjaan awal adalah RM125.40, di mana kita mengambil daripada baki akhir bulan November 2023. Hasil jualan adalah RM125 apabila ditambah dengan pembelanjaan awal menjadi RM250.40. Pada bulan Disember, kita tidak membelanjakan kepada stiker dan pembungkusan kerana kita mempunyai jumlah yang berlebihan di bulan November. So, kita hanya menolak dengan hasil barang jualan iaitu sebanyak RM94 menjadi RM156.40. Pembelanjaan awal ramalan kewangan untuk 2 bulan kehadapan iaitu pada bulan Januari dan Februari. Pembelanjaan awal sebanyak RM196.40 dan hasil jualan adalah RM125 apabila ditambah menjadi RM281.40. Dan aliran keluar tunai pada bulan anggaran pada bulan Januari adalah RM6 dan RM9.60 dan RM94, menjadikannya adalah RM109.60. Apabila ditolak dengan hasil tunai tersedia menjadi RM171.80. Begitu juga dengan Februari. Anggaran pada bulan Februari, pembelanjaan awal adalah RM171.80 dan hasil jualan adalah RM125. Hasil tunai tersedia adalah RM256.80 dan kita menganggarkan bahawa pada bulan Februari kita tidak akan membelanja stiker dan pembungkusan kerana mempunyai jumlah yang berlebihan pada bulan Januari. So, kita hanya membelanja pada barang jualan. So, hasil tunai tersedia tolak dengan jumlah pengeluaran tunai menjadikan baki akhir pada bulan Februari adalah RM202.80. Seterusnya adalah penyata kewangan. Pada bulan November, jumlah tunai kita adalah RM125.40. Dari mana kita dapat daripada RM125.40? Modal pembukaan adalah 110
Dan untuk Mesir adalah RM15.40, menjadikan jumlah equity dan liability adalah RM125.40. Pada bulan Disember, kita punya jumlah aset dan jumlah tunai adalah RM140.80. Daripada mana kita dapat RM140.80? Daripada modal permukaan iaitu RM125.40, dan untuk Mesir adalah RM15.40, menjadikan jumlah equity dan liability adalah RM140.80. Penyata pendapatan. Jumlah pendapatan pada bulan November adalah RM125. Kita menjual produk kita iaitu Sour Belt sebanyak RM50 dengan harga per unit sebanyak RM2.50. Mengikut jadual 6.7, anggaran jualan bulanan akan kekal sama sepanjang 3 bulan 12 minggu iaitu bulan Disember 2023, Januari dan Februari 2024 iaitu sebanyak RM125. Ini kerana kita menganggarkan kita akan menjual dengan kuantiti yang sama dan harga per unit yang sama iaitu kuantiti sebanyak 50 dan harga per unit sebanyak RM2.50. Seterusnya saya akan membentangkan tugasan kedua iaitu online business menerusi laman web. Okey. Di sini saya sertakan pautan untuk pergi ke laman web kami. Okey, apabila anda membuka laman web ini, anda akan nampak nama kedai kami, logo kedai kami dan juga slogan kedai kami. Dan sini kami turut menyelitkan sedikit pengenalan berkaitan dengan barangan dan juga pengenalan terhadap syarikat kami. Dan di sini juga anda akan mendapat butang shop untuk terus berkomunikasi bersama kami untuk membeli barangan kami iaitu Sour Belt. Seterusnya, apabila anda pergi ke halaman yang seterusnya, anda akan melihat sedikit gambar ataupun sedikit pendedahan terhadap gambar-gambar produk kami. Di sini kami menggunakan model untuk mempromosikan gambar barangan kami ataupun produk kami. Seterusnya, apabila anda pergi ke halaman yang berikutnya, di sini anda akan dapat berkenalan bersama dengan ahli kumpulan kami. Okey, di sini ahli kumpulan kami akan disusun mengikut carta organisasi kami iaitu di mana terdiri daripada pengarah, pegawai dan penolong pegawai. Pada halaman yang terakhir, di sini anda akan dapat lihat tentang bagaimana anda untuk menghubungi kami sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan ataupun ingin membeli produk kami. Di sini kami sertakan alamat kami, nombor telefon yang boleh dihubungi, alamat email untuk anda memberi maklum balas ataupun pertanyaan berkaitan dengan produk kami. Dan seterusnya di sini saya selitkan pautan untuk pergi ke laman Facebook kami. Berdasarkan rancangan perniagaan dan anggaran pendapatan menunjukkan bahawa Sour Belt Candy membawa keuntungan yang diperolehi adalah agak kurang. Hal ini disebabkan produk ini masih baru. Misalnya ramai tidak tahu kemunculan produk Sour Belt Candy. Faktor perniagaan dalam peringkat awal menunjukkan bahawa pihak enterprise baru sahaja Berdasarkan rancangan perniagaan dan anggaran pendapatan menunjukkan bahawa Sour Belt Candy membawa keuntungan yang agak kurang. Hal ini disebabkan produk ini adalah masih baru. Kesannya ramai yang tidak tahu tentang kemunculan produk ini. Faktor perniagaan dalam peringkat awal menunjukkan bahawa pihak Sour Belt Candy Enterprise baru sahaja mempelajari cara-cara yang efektif untuk mempromosi dan memasarkan produk dalam kalangan pelajar di Universiti Utara Malaysia. Segala rangka dalam perancangan bagi perniagaan Sour Belt Candy telah dikaji dan dianalisis secara sistematik agar perkongsian perniagaan ini dapat meneruskan operasi di samping mengaut lebih banyak lagi keuntungan yang telah disasarkan daripada semasa ke semasa. Oleh itu, pelbagai teknik dan kaedah yang telah diambil untuk meningkatkan penjualan produk. Pengusaha-pengusaha juga telah membuat promosi melalui laman sosial seperti Facebook dan WhatsApp untuk meningkatkan lagi jumlah jualan Sour Belt Candy ini. Pengusaha-pengusaha tidak hanya menggunakan laman web saja,
untuk membuat jualan, malah turut menggunakan laman sesawang untuk mempromosi produk kepada pelanggan. Pihak kami percaya dengan adanya perniagaan berdaya saing ini mampu untuk memberi cabaran kepada pengusaha untuk berfikir cara untuk meningkatkan lebih lagi keuntungan. Sekian, terima kasih.